Salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk satu topik baru yang namanya bab 4 jadual perkala unsur. Okey, bab 4 ni adalah buku teks. Belajar boleh rujuk buku teks muka surat 78. Okey, jadi apa yang kita akan belajar dalam topik ini, dalam bab ini ada 4 subtopik, ada 7 subtopik. Okey. Jadi kita masuk kenalan dulu. Jadi pernah pergi tempat ini. Ini adalah kolam renang MPI. Jadi apakah bahan kimia yang letak di dalam air? Betul, air klorin. Okey, klorin dimasukkan ke dalam air untuk membunuh bakteria dan organisme. Dulu lifeguard sangat strict, dia mesti mandi dulu sebelum masuk ke dalam air, ke dalam kolam renang. Tahu kenapa? Kerana bau peluh kita akan berpeluh. Akan bertindak balas dengan klorin. Dia akan menghasilkan satu bahan iaitu trichloramina. Benda ini dia bahaya kepada kesihatan. Itu sebabnya kalau boleh setiap orang kita mandi dulu dan sebelum kita masuk ke dalam renang. Ini adalah lagi dekat dengan rumah kita, off Tambun. Gambar adalah saya. mana kalau tahu nanti pergi sekolah bagi tahu cikgu. Salah seorang adalah cikgu. Okey, baik, kita masuk subtopik dia. Yang pertama 4.1 iaitu perkembangan jadual perkala unsur, rujuk buku teks muka surat 80 hingga 81. Okey, jadi kita jadual perkala unsur. Mula-mula kita akan belajar tentang sejarah dulu. Di sini ada 6 ahli kimia yang ada berkaitan dengan pembinaan jadual perkala unsur. Kita tengok pertama dulu. Ini sejarah susah sikit lah, boring sikit lah. Antonio Levy, tak baca lah, sorry lah. Dia telah mengkelaskan unsur kepada 4 kumpulan. 1, 2, 3, 4. Tapi ada kelemahan dia lah. Belajar boleh baca sendiri. Jadi orang yang kedua adalah orang ni. Johann. Dia mendapati bahawa jisim ini hampir sama dengan jisim Ca dan kumpulan mempunyai sifat kimia yang sama, yang dinamakan Tre. Ini lebih kurang macam inilah. Belajar boleh baca sendiri. Sebenarnya bab ini dia lebih kepada fakta, belajar boleh baca sendiri. John Newlands, dia telah memperkenalkan hukum oktav. Dan seterusnya Laudermilk, sorry tak tahu macam mana nak baca. Dia telah memplot satu graf isi padu atom melawan jisim atom unsur. Dan samalah, dia cuba susun ikut lengkuk graf yang mempunyai sifat kimia yang sama, dia letak dalam lengkuk itulah. Dan seterusnya tak baca lah, malu lah, nanti salah baca pula. Dia menyusun, sudah tekal lah, dia menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Dan sama juga sifat kimia yang sama, dia susun dalam lajur melekat yang sama, dan dia tinggalkan luang kosong untuk unsur yang belum ditemui. Dan last sekali, yang paling penting sekali adalah orang ini, Henry lah, kita namakan dia Henry. Ini paling penting. Dia akhirnya dia cadangkan bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang tersendiri. Kemudian dia menyusun unsur itu dalam jadual perkala unsur mengikut, ini yang terkini yang kita belajar, mengikut tertib nombor proton yang menaik. Maka akhirnya
Betul. Akan kuat sekejap. Okey. Okey. Jadi akhirnya jadual unsur dalam jadual berkala sekarang kita disusun mengikut tertib nombor proton yang menaik. Dan sampai sekarang kita masih ada penemuan unsur yang baru seperti yang inilah. NH, MC, bukan McDonald, TS, OG. Okey. Jadi pelajar juga boleh rujuk nota saya muka surat 14. Saya telah ringkaskan sumbangan ataupun penemuan untuk 6 ahli kimia ini. Dan akhir sekali adalah paling penting, iaitu unsur telah menyusun mengikut tertib nombor proton yang menaik. Jadi apakah itu jadual berkala unsur? Ini adalah jadual berkala unsur. Okey, jadi apakah maksud nombor proton menaik? Maksudnya, pertama, setiap unsur ada nombor yang tersendiri, nombor proton yang tersendiri. Jadi nombor 1 kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini maksudnya ikut tertib nombor proton yang menaik. Okey, jadi ikut nombor je 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, itu sahaja untuk subtopik 4.1. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.